Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tajuk tilawah Al-Quran kita. Okey, pelajaran yang ke-8. Tajuk dia sabar menghadapi dugaan hidup. Okey, melibatkan surah Al-Baqarah daripada ayat 155 hingga 156. Okay, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul Azim. Okay, kita tengok pengertian ayat yang ke-155. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan. Serta berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Okey, itu adalah bacaan ayat 155 dan 156 berserta dengan maksudnya. Okey, seterusnya kita tengok antara ujian Allah kepada manusia. Okey, ujian Allah kepada manusia. Yang pertama, dia merupakan sunnatullah yang berlaku kepada manusia. Sunnatullah ni maksud dia ketetapan sesuatu yang Allah dah tentukan untuk manusia. Kemudian yang kedua, ujian boleh datang sama ada dalam bentuk perintah dan larangan. Apa maksudnya perintah dan larangan? Perintah Allah merupakan satu ujian kepada manusia. Siapa yang taat kepada perintah Allah, maka dia lulus ujian tersebut. Larangan Allah juga merupakan suatu ujian kepada manusia. Siapa yang menjauhi apa yang Allah larang, maka dia lulus ujian tersebut. Sambungannya, perkara yang halal dan haram. Benda yang halal, siapa yang hanya ambil benda halal dan yang haram ni juga merupakan ujian kepada manusia. Kita tengok beberapa orang yang buat benda-benda yang haram, maka dia orang yang gagal dengan ujian Allah. Sehat dan sakit, mewah dan miskin, atau hidayah dan kesesatan, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nak bagi tahunya semua perkara sama ada baik dan buruk itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh musibah yang ditimpakan kepada hamba-Nya, yang pertama rasa takut. Yang ni berdasarkan kepada ayat tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ tadi. Yang pertama, Allah akan uji dengan rasa takut. Seperti mana yang sedang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Mereka dalam keadaan takut, tapi hari ni diorang tak takut lagi. Diorang tak takut kepada kematian. Yang kedua, lapar dan kebuluran. Allah uji kita dengan rasa lapar. Kemudian yang ketiga, kehilangan harta benda. Harta yang musnah disebabkan sesuatu perkara. Kemudian yang keempat, mati orang yang disayangi. Kehilangan orang yang kita sayang disebabkan kematiannya. Itu adalah contoh musibah, ujian juga. Kemudian kekurangan hasil tanaman. Okey, seterusnya, cara menghadapi musibah. Macam mana caranya? Ada 5 cara di sini. Yang pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah ialah ketentuan dan takdir Allah. Ini benda yang senang nak sebut, tapi payah untuk kita laksanakan. Kita yakin bahawa musibah yang datang ni adalah takdir daripada Allah, memang khusus untuk kita. Yang kedua, berbaik sangka dengan Allah bahawa setiap ujian pasti ada hikmah. Baik sangka ni maknanya kita husnuzon, sangka baik kepada Allah, sebab yang beri ujian kepada kita ni adalah Allah sebenarnya.
nak cari apakah hikmah di sebalik ujian yang Allah dah tentukan kepada kita adalah dengan cara kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah Taala. Okay, ni benda yang susah nak buat. Bila datang ujian, maka Allah nak kita ni tabah, kita sabar. Dan di sebalik tabah dan sabar ni, maka Allah akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, baca Quran dan zikir. Okay, bila mana kita ni ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian daripada Allah, maka kita kena muhasabah diri kita dan kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbanyakkan ibadah. Okay, kadang-kadang Allah bagi ujian supaya kita ingat kepada Dia, kita kembali kepada Dia, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah perbanyakkan berdoa. Banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian apakah hikmah di sebalik musibah dan ujian? Yang pertama, nak uji tahap keimanan manusia. Allah nak tengok level iman kita di mana letaknya. Yang kedua, nak bezakan antara mukmin, orang beriman dan orang yang kafir. Yang ketiga, kita dapat sejahtera dan rahmat daripada Allah. Allah akan bagi kasih sayang kepada orang yang bersabar dengan musibah yang diberi kepada kita. Kemudian mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, meningkatkan takwa dan mengangkat darjat manusia. Siapa yang lulus dengan ujian Allah, nescaya Allah akan mengangkat kedudukannya kepada darjat yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, setiap musibah tu boleh menghapuskan dosa kita dan memberikan pahala. Dua kat situ. Dosa kita diampunkan dan diberi pula pahala. Okey, dan yang terakhir, pengajaran ayat. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah. Kita kena yakin bahawa semua yang berlaku kepada kita ada benda yang Allah nak bagi kepada kita. Ada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya. Yang kedua, orang mukmin sentiasa berada dalam kebaikan. Iaitu apabila timba musibah, dia sabar. Ni keadaan orang-orang mukmin. Bila Allah bagi musibah kepada dia, dia sabar, maka baginya kebaikan, dan apabila diberi kesenangan, dia bersyukur. Ni perangai orang Islam, ni orang yang beriman. Bila Allah bagi musibah, dia sabar. Bila Allah bagi kesenangan, kebaikan, dia akan bersyukur. Okay. Kemudian yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian. Ni kena tanam. Wala tai'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Dan yang terakhir, orang yang beriman mesti melazimi amalan berdoa ketika ditimpa musibah. Memang Allah sangat suka kita yang namanya manusia ni sentiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggalkan doa. Hari-hari kita kena doa, minta kepada Allah, kerana ia adalah senjata bagi orang Islam. Okey, sekadar tu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi